Dia macam mana? Daripada awal permulaan bangun tidur sampailah dia keluar daripada kamar tidur dia, bertemu dengan ahli keluarga dia, kemudian bertemu dengan jiran tetangga dia, kemudian dia keluar bekerja, berurusan dengan manusia, dengan berbagai bentuk urusan keduniaan, hingga dia balik semula ke rumah dia tidur. Itulah agama susu lagi. Maka makna tegakkan agama, tegakkan semua peraturan kehidupan tadi yang ulama perincikan: peraturan kehidupan peribadi, peraturan kehidupan berkeluarga, peraturan kehidupan bermasyarakat, jiran tetangga, urusan kehidupan berekonomi, bermuamalah, urusan kehidupan menguruskan negara, mentadbir negara, urusan kehidupan melibatkan umat di luar negara kita, hubungan antara bangsa, hubungan melibatkan apa sahaja pekerjaan manusia, semuanya disusun oleh agama. Maka maksud tegak agama, tegakkan semua peraturan-peraturan kehidupan tadi. Di situlah kepada kita terserlah pentingnya peranan seorang pentadbir dan pengurus bagi rakyat. Apa pun namanya yang diberikan oleh manusia dengan perbezaan zaman. Dulu nama sekian, hari ini nama sekian, macam-macam nama diberikan kepada orang yang mengurus urusan orang Islam. Kalau di kampung-kampung panggil JPKK, dulu JKK. Kalau tinggi sikit lagi dipanggil daerah, ada majlis daerah. Tinggi sikit lagi mereka yang terlibat menguruskan negeri, ada Dewan Undangan Negeri. Besar lagi pula ada pula parlimen menguruskan sebuah negara. Besar lagi pula peringkat dunia pula. Semua urusan yang melibatkan orang yang mentadbir, yang mengurus kehidupan orang-orang Islam dan orang-orang bukan Islam ini, kehidupan mereka ini mesti disusun oleh para pentadbir menurut apa yang diatur oleh Allah Ta'ala tadi. Sebab itulah kita lihat dalam kitab-kitab fiqh silam, dalam kitab-kitab fiqh berkaitan dengan ketatanegaraan. Ketatanegaraan ilmu merujuk tentang pengurusan bernegara. Ulama di alam Melayu kita, antara yang jadi rujukan ialah ketatanegaraan yang disusun di zaman Sultan Zainal Abidin III, yang dipanggil Itiqadul Muluk fi Ta'dilis Suluk, menjadi perlembagaan negeri Terengganu. Kalau sebelumnya lagi, apa yang disusun oleh kerajaan negeri Pahang menjadi undang-undang bagi negeri Pahang. Sebelumnya lagi yang disusun oleh kerajaan Perak. Sebelumnya lagi yang disusun oleh kerajaan Kedah. Sebelumnya lagi disusun oleh kerajaan Johor. Dan sebelumnya lagi yang disusun oleh kerajaan Melaka. Melaka yang besar, bukan Melaka yang kecil. Ada orang tanya saya pergi luar negara, kata, macam mana Melaka kecil? Dulu hebat. Saya kata tengok Melaka hari ni, tengok Melaka hak dulu, hak asal. Melaka hak asal ke hak ni baru bandar Melaka kira. Melaka hak besar dulu, merangkumi tanah Johor, tanah Pahang, tanah Perak, tanah Selangor. Itulah Johor dulu, itulah Melaka dulu. Ni hak bukan yang tengok peta hari ni. Itu orang Melaka sembang sedap lagi lah. Ada orang Melaka tahu sejarah dia, kita orang luar, orang Terengganu. Ceritanya semua urusan-urusan tadbir ini, ketatanegaraan ini telah disusun oleh ulama. Antara yang utama disebut oleh para ulama yang karang kitab-kitab berkaitan ketatanegaraan, disebut penting seorang ketua, seorang yang ilmam, atau seorang yang menguasai perkara berkaitan dengan hukum hakam agama. Hukum hakam yang mana? Bukan hukum hakam salat saja, bukan hukum hakam berkaitan kewanitaan, haid nifas saja, bukan hukum hakam berkaitan dengan haji saja. Tak. Hukum hakam melibatkan semua perkara, melibatkan undang-undang kehidupan manusia. Kenapa? Kerana dia faham semua peraturan-peraturan itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran,
yang dihurai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikala itu tegaklah peraturan agama Allah, maka masyarakat akan mendapat nikmat kebahagiaan hasil dari pelaksanaan segala perkara tadi berdasarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin nampak Islam dengan wajah yang sempit. Tak nampak Islam dalam pengurusan pertanian. Tak nampak Islam dalam pengurusan peladangan dan komoditi. Saya sempat sekejap diberi tugasan sebagai Menteri Urusan Peladangan dan Komoditi 17 bulan. Bagaimana nak ambil peraturan-peraturan yang Allah Ta'ala ajar dan Nabi kita tunjuk dalam menguruskan peladangan, sawit khususnya, getah, kayu kayan dan sebagainya, untuk tunduk mengikut peraturan yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertanian dan peladangan, dalam perniagaan peringkat antarabangsa, menimbulkan komoditi dan sebagainya. Peraturan-peraturan berkaitan pengurusan kemudahan awam, jalan rayanya, hospitalnya, pusat pendidikannya, semua ini ada peraturan-peraturan yang telah ditunjuk terjemahan pelaksanaannya oleh orang yang terdahulu yang telah perintah bumi ini, dimulakan dengan zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, bersama dengan Muawiyah, bersama dengan khilafah Umayyah, bersama dengan khilafah Abbasiyah, bersama dengan khilafah Utsmaniyah, hinggalah akhir khilafah Utsmaniyah jatuh pada tahun 1924. Dan itu yang dipraktikkan oleh para salatin, para sultan-sultan di alam Melayu, di tanah Melayu, dalam pengurusan. Bayangkan bagaimana undang-undang Melaka, demi kanun Melaka pada tahun 1400 hingga tahun 1511 menjadi rujukan kepada dalam menguruskan kapal-kapal yang berlabuh di lautan Melaka, di Selat Melaka. Undang-undang yang nak mengawal kapal-kapal yang masuk, kapal-kapal yang keluar, kapal-kapal yang berdagang, percukan dan sebagainya, semua ini telah diterjemahkan dalam kanun Melaka. Kemudian disambung oleh kanun Johor selepas kejatuhan kerajaan Melaka. Artinya Islam menerusi Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghuraikan panjang lebar. Itu yang kita sebutkan tadi, aqamus salah, kewajipan orang yang Allah berikan kuasa berkerajaan, dia tegakkan salat, mana tegakkan agama dan urusan kehidupan. Sebab itu saya suka guna satu istilah, saya panggil atur. Atur ringkasan pada amalan tatbik urus Rabbani. Selalu bila kita bincang tentang kerajaan, kita akan guna dari sudut good governance. Good governance, amalan tatbik urus baik. Kita tukar sikit, bukan good God governance. Pengurusan amalan tatbik urus bersifat ketuhanan, atau lebih syamil kita Rabbani, amalan tatbik urus Rabbani. Satu amalan tatbik urus yang letakkan Tuhan di hadapan, yang letakkan pertimbangan syurga neraka di hadapan, yang letakkan kepentingan dosa dan pahala di hadapan, yang meletakkan keperluan melaksanakan yang wajib, membanyakkan yang sunat, meninggalkan yang haram, membanyakkan tinggal yang makruh. Itu Rabbani, ketuhanan. Bila mana amalan tatbik urus Rabbani dapat diterapkan, maka dikala itulah berlaku sesuatu yang manusia mahu, namanya integriti. Integriti bahasa moden kita guna hari ni. Kalau yang ikut Arabnya amanah, bahasa Melayu jujur. Amanah ni mana apa? Amina ya'manu, mana aman dan selamat. Dengan maksud kalau kita berikan tugasan kat dia, kita rasa aman, kita rasa selamat.
Kita bagi dia pegang handset kita, kita rasa aman, kita rasa selamat, handset kita terpelihara. Itu amanah. Mari pada Inggeris, integrity. Integrity dengan makna yang luas. Dalam Islam, nak adanya integrity, tak ada undang-undang manusia yang boleh pantau manusia. Yang boleh pantau manusia, iman manusia. Kerana polis tak mampu nak pantau sampai ke dalam rumah orang. Dia pantau kat luar. Yang boleh pantau diri dia, dia kata tak ada polis, ialah malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kesedaran yang dalam ilmu, kalau kita bincang berkaitan dengan tasawuf, berkaitan dengan ihsan, dia bagi ilmu muraqabah. Rasa Allah Ta'ala perhati. Musyahadah, rasa Allah Ta'ala tengok. Bila ada unsur musyahadah, ada unsur muraqabah, dia akan sampai ke tahap ihsan. Musyahadah, dia menyaksikan Allah depan mata dia, hukum hakam Allah depan mata dia. Muraqabah, dia rasa Allah pantau dia, mesti pada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila rasa dia tengok Tuhan depan mata dia, dia dipantau oleh Allah setiap masa, maka dia akan buat yang terbaik. Yang terbaik itulah namanya ahsana yuhsinu ihsan. Kita sebut iman, Islam, ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan ni buat molek, buat comel, buat paling baik. Nak boleh buat paling baik ni, dia kena ada iman. Dia kena ada musyahadah, dia kena ada muraqabah, rasa dipantau. Kalau tak rasa dipantau depan manusia, dia boleh berlakon dia seorang yang berintegriti, dia seorang yang jujur, dia seorang yang amanah. Di belakang dia sapu habis licin. Ungkapan bukan bukti kejujuran. Amalan adalah bukti kejujuran. Tindakan. Kerana itulah, untuk sampai ke tahap berintegriti yang tinggi, ke mana sekalipun, pasaknya adalah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syurga, neraka di hadapan, barulah sampai ke tahap berintegriti yang tinggi. Kalau tidak, ia hanya menjadi dendangan di mulut, ibarat menanam tebu di mulut yang tentulah dilihat dan dirasakan begitu manis. Itu pertama, kewajipan berkerajaan menegakkan agama Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut wa atau zakat. Orang yang Allah beri kuasa ini, dia akan menegakkan, dia akan tunaikan zakat. Apa nak zakat? Ibnu Ashur bagi huraian, liyakunan nasu mutaqaribina fi ma'ashihim, supaya manusia menjadi hampir satu sama lain dalam kehidupan mereka. Cerita menguruskan kehidupan masyarakat dari sudut ekonomi dia. Zakat sebagai formula utama dia untuk pastikan pengurusan ekonomi yang adil. Apa dia zakat? Zakat maknanya potong untuk berkembang. Zakat yazku maknanya kembang. Sesuatu yang dipotong, bila potong dia akan berkembang. Pokok nak bagi dia kembang, kita kena potong dia. Bila kita potong tunas dia, dia akan bertambah lagi 5-6 tunas. Begitu harta manusia, bila dipotong, dia akan berkembang. Seorang yang ada harta 100,000, mesti dipotong harta yang 100,000 itu. Bila cukup tempoh haul dia, iaitu setahun, dan 100,000 itu pula melepasi nisab, sebanyak lebih kurang 16 hingga 20,000 untuk nisab dalam bab zakat, bergantung pada kiraan negeri masing-masing. Dipotong banyak mana? 2.5%. 100,000 diambil 2,500. Dipotong. Dipotong untuk apa? Dipotong untuk ambil dari tukhaz min aghniyaihim, diambil dari orang kaya mereka, wa tu'ta fuqara'ahum, diagih pada orang fakir kalangan mereka. Mana konsep zakat
ambil dari kantung orang kaya, bawa keluar, pergi agih. Itu tak adil. Kenapa? Kerana dia dapat 100,000 itu bukan hanya dia seorang-seorang diri, disebabkan pelibatan ramai manusia. Dia seorang ahli perniagaan, dia tak ada kerja berniaga seorang-seorang diri dia. Dia ada staf-staf dia, pegawai-pegawai dia ada pembekal-pembekal dia ada pembeli-pembeli dia. Maka pembeli, pembekal dan yang bekerja dengan dia, ada pelbagai lapisan masyarakat. Dia kaya sebab mereka ini. Ambil 2.5, ambil 2,500, agih balik kepada orang-orang fakir. Itu konsep. Maka duit dalam kantung orang kaya mesti diambil, dipotong. Bila diambil dan dipotong, maka dia akan menggerakkan manusia kembangkan pokok pada harta. Kalau dia ada 100,000 tahun ni, cukup hujung tahun kalau dia guna kaedah tahun masih ditutup akaun 31 Disember, dia pun bayar zakat 2.5%, tinggal 97,500. Tahun depan dia kena bayar lagi pula 2.5 daripada 97,500, kurang lagi pula duit, tinggal mungkin 95,000. Mudah potong lagi 2.5 daripada 95,000. Akhirnya akan potong. Takkan nak tengok dia potong macam tu. Maka bila rasa kena potong, dia pun bekerja. Duit dia tak biarkan beku, dia akan laburkan tempat yang hidup. Hak 100, hak tinggal 97.5, dia pergi laburkan. Dapat tambah income. Jadilah sampai peringkat dari 105,000, 108,000, 110,000. Maka zakat tahun depan 2.5 daripada 110,000. Dia akan berkembang. Kalau ambil kaedah asas, contohnya orang buat FD lah. Ni saya nak tunjukkan barang mudah baik ekonomi. Orang buat FD, katalah dia dapat 2.5% atau 2.8, 3%. 100,000 dia dapat 3,000. Zakat kena bayar 2,500. Dia kata tak betul mana masuk FD, tapi mana kau lepas dah zakat. Baik dia lagu kat lain, money market yang besar lagi, atau bisnesnya boleh berkembang lagi. Disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Umar Ibn Khattab, hadisnya lemah. Disebut, kata Nabi, jangan sampai harta kamu itu ta'kuluhu zakat, dimakan oleh zakat. Maksudnya apa? Islam tak nak bagi harta manusia beku, tidak bergerak. Pokok mesti dikembangkan. Kalau tak dikembangkan, nanti akan dimakan oleh zakat. Islam nak harta itu berkembang. Bila dia tak nak dimakan oleh zakat, dia kembangkan harta. Bila kembang harta, harta akan meningkat besar. Bagi zakat, berkembang lagi. Bagi zakat, berkembang. Demikianlah janji Allah Ta'ala. Orang yang bayar zakat, hartanya akan berkembang. Jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah sistem zakat. Sistem yang akan mengembang biakkan harta manusia. Semakin banyak membiak harta manusia, makin banyak dapat dipulangkan pada manusia. Makin banyak dipulangkan pada manusia, makin membiak harta manusia. Sahabat Nabi yang masyhur, Abdul Rahman Ibn Auf, dia pening kepala sebab hartanya tak berhenti-henti. Mari zakat saya kira lah. Dia bukan zakat saja, dia bagi sedekah kat orang. Dalam satu ungkapan oleh sahabat, dia kata harta Abdul Rahman Ibn Auf ini, Ahlal Madinah syuraka, inna Ahlal Madinah syuraka fi amwali Abdul Rahman Ibn Auf. Dia kata orang Madinah ni menjadi rakan kongsi kepada harta milik Abdul Rahman Ibn Auf. Rakan kongsi macam mana? Sulusun yuqriduhum, 1/3 daripada orang Madinah diberi pinjam oleh Abdul Rahman Ibn Auf. Orang-orang
orang Madinah 1/3 hartanya diberi pinjam kepada orang-orang Madinah. Wa sulusun yaqdi anhum duyunahum. 1/3 pula Abdul Rahman bayar hutang-hutang mereka, tolong bayar hutang orang. Dan 1/3 lagi pula yafsiluhum, diberi sebagai sedekah silatul arham kalangan anak beranak ni. Mana orang Madinah ni semua dapat rasa nikmat harta yang ada pada Abdul Rahman Ibn Auf. Makin banyak dia tolong orang, bukan hanya zakat, makin banyak Allah hantar rezeki menerusi perniagaan dia. Tak tahu apa dah. Ini contoh berlaku zaman sahabat. Berkembang harta pada sahabat Nabi disebabkan mereka benar-benar mengamalkan konsep yang namanya zakat tadi. Berkembang harta. Hari ini kita lari dari bayar zakat. Saya sebut dalam banyak pandangan-pandangan saya, termasuk ketika jadi menteri pun saya sebut pandangan saya tentang satu peluang dana oleh kerajaan yang kerajaan boleh ambil, yang tak diambil, iaitu dana yang ada pada orang yang terlibat dengan saham di bursa saham Malaysia. Pegangan saham hari ini nilainya antara 1.9 hingga 2 trilion. 1.6, 1.9, dia nak sikit dia tu. Saya ambil kasar lah, 2 trilion lah. Trilion tahu kan trilion? Pernah dengar trilion ni? Million tahu kan? Billion tahu kan? Trilion? Kalau million 6 kosong lah kan? 1 dengan kosongnya 6. Billion 1 kosongnya ada 9. Trilion 1 belakangnya 12 kosong. Siapa yang ada duit yang 12 kosong kat belakang? Ada? Kat sini ada? 1 trilion. Dalam keadaan Islam, bila orang tu ada saham, saham tu cukup tempoh setahun, dia kena bayar zakat. Zakat pegangan saham. Bukalah semua laman web zakat-zakat negeri Melaka ke, bukalah. Dia akan sebut antara zakat yang kena bayar apa dia? Zakat pegangan saham. Mana orang Islam yang terlibat dengan saham memang dia bayar zakat. Cuma zakat ni tidak compulsory, dengan mana kerajaan tidak mewajibkan. Majlis Agama Islam tidak wajibkan orang bayar zakat. Dia nak bayar, dia bayar. Yang diwajibkan satunya zakat fitrah. Tak bayar, kerajaan akan cari dia tak bayar, salah undang-undang. Dan kedua, zakat gaji bagi sebahagian negeri. Tak bayar, salah. Dia bayar zakat. Lain pada tu, atas diri dia, dia ada iman kepada Allah Ta'ala, dia pergi bayar. Tak ada iman, dia diam saja. Orang yang tak bayar zakat saham, berarti dalam harta dia tu, wa fi amwalihim haqqun ma'lum. Dalam harta dia ni ada hak orang lain. Kalau kita ada 100,000 di bank, tak bayar zakat, 2,500 tu bukan hak kita dah. Kalau kita pergi makan, juga berasa hak orang dah. Hak orang miskin dah. Sama lah orang yang ada saham tadi. Kalau dia tak pergi bayar zakat, dalam tangan dia tu ada harta orang lain, bukan milik dia dah. Bayangkan, kalau 2 trilion ini semua dia ambil daripadanya cukai atau nama apa sekalipun, ambil dengan kadar 2.5%, ambil kadar zakat. Orang Islam ke, bukan Islam ke, sebab dia berniaga saham dalam negara kita, negara Malaysia, dan dia kena beri hak kepada rakyat Malaysia. Kalau ambil 2.5% daripada 1 trilion, nilainya ialah 50 bilion ringgit Malaysia setahun. Berulang kali saya sampaikan pandangan saya ini dalam parlimen, termasuk dulu dalam kerajaan, dan terakhir hari ini.
ketika mana saya hari ini naik soalan saya di Parlimen tentang tax reform, saya tanya lagi Menteri, apa pandangan kerajaan terhadap pandangan untuk mengenakan cukai progresif terhadap pegangan saham? Jawapannya, kerajaan belum lagi bersedia. Harapnya satu hari nanti kerajaan melihat kepentingan ini, mereka boleh laksanakan. Maksudnya apa? Bila tak buat ni, terpulang pada masing-masing lah. Orang Islam yang ada iman, dia bayar zakat lah. Tapi kita nak bukan hanya orang Islam, sebab harta itu, harta saham milik orang ramai, milik orang-orang kaya satu Malaysia. Bahkan orang luar pun ada yang saham mereka kat Malaysia, patut diambil atas nama kerajaan, pulangkan kepada orang-orang yang untuk kegunaan negara atas nama negara. Kenapa? Kerana mereka mendapat hasil dari negara. Tak apalah, kerajaan belum bersedia dengan pelbagai lagi pandangan, tak apa, tapi kita akan terus bercakap. Bagi pihak orang Islam, mereka bayar zakat, kita tak bimbang. Tapi kita perlu ambil harta itu daripada milik orang-orang lain. Ini contoh. Kalau kita bincang bab zakat, maka bila Allah cerita tentang kuasa tadi, yang ada tadi, mereka tegakkan zakat. Mana ambil konsep zakat menjadi formula dalam mengembangkan ekonomi. Dan banyak lagi lah kalau kita bincang berkaitan dengan ekonomi ini. Saya berbincang dalam ucapan saya 2 minggu lepas di Parlimen tentang wakaf, tentang apa namanya, pencukaian berkaitan dengan pengurusan anak yatim dan sebagainya. Kita boleh explore banyak perkara dalam sistem ekonomi Islam untuk kita pastikan negara kita boleh mendapat lebih banyak lagi income dan juga pendanaan. Kalau bab wakaf, saya panggil dia pendanaan. 2. Yang terakhir, kerana kita malam ni pun saya pun tak panjang, biar setakat azan isyak saja. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Suruh buat baik, larang buat munkar. Yang ni sistem undang-undang. Ditafsirkan oleh Ibnu Ashur dengan makna sistem perundangan manusia. Sistem perundangan, yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat. Yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat. Sistem perundangan yang atur hidup manusia, ada yang boleh, ada yang tak boleh, mesti dilaksanakan. Kalau tak ada peraturan ini, manusia akan bertelingkah. Tak ada peraturan jalan raya, ikut suka dia. Lain yang tak boleh masuk pun, sehala dia masuk juga. Kalau tak ada sistem pengurusan jalan raya, orang yang tak ada lesen pun boleh bawa kereta juga, habis dilanggar semua orang. Kalau tak ada sistem jalan raya yang membuat kaedah takaful dan sebagainya, tak ada peluang perlindungan jika berlaku accident dan sebagainya, maka kena ada peraturan. Maka kewajipan orang berkuasa menyusun peraturan. Di mana? Kalau negerinya, Dewan Undangan Negeri. Kalau negaranya, Parlimen, Dewan Rakyat, Dewan Negara. Ini tempat buat undang-undang. Undang-undang nak bagi manusia ikut mana boleh buat, mana tak boleh buat. Dan mesti melihat apa dia undang-undang yang terbaik pada masa yang diperlukan, pada waktu semasa, dengan mengambil apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW sebagai panduan dan juga pedoman dalam menyusun apa sahaja undang-undang melibatkan rakyat. Tengok tuan-tuan, tanggungjawab orang yang berkuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini pun kita berada dalam mood pilihan raya negeri Melaka pun samalah, perlu melihat tentang konsep berkerajaan dalam Islam. Sangat itulah sedikit daripada saya pada malam ini. Musim-musim macam ni tak boleh panjang-panjang, sekadar melontarkan pandangan dan juga idea. Mudah-mudahan boleh diambil pengajaran dan juga pedoman oleh kita semua di Melaka ini, insya-Allah. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.